9. Berdua. Tiga per tiga. Tiga per tiga. Tak apalah, kita mula je lah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. Pagi ni berapa orang yang terlibat dengan demam darah? Can you join seorang je? Okey, saya dah masukkan di author untuk chapter slide chapter 9 dan ada sikit latihan. Mana Allah. You all okay. So di learning material chapter 9. Okey, saya baru dapat makluman. Okey, saya masih menunggu daripada penyelaras macam mana soalan test. Kemungkinan chapter 9 tak akan masuk test. Boleh dengar ke? Boleh Puan. Kemungkinan, saya pun tak pasti lagi, kemungkinan chapter 9 tak masuk test. You all group yang paling latest lah, maksudnya you yang paling tahulah hari ni sebab saya baru dapat makluman semalam, semalam petang. Apa-apa nanti saya akan update semula lah. Hari tu saya janji 4, 6, 7, 8, 9 kan? So 9 tak ada. Macam kelas-kelas lain diorang dah siap buat latihan lah untuk chapter 9. Saya dah prepare dah soalan-soalan yang selalu masuk. Tapi you all hari ni saya tak adalah cover untuk latihan. Even saya dah sediakan pun latihan untuk you all ni. Tapi saya ajar juga untuk business plan kita. And then apa-apa chapter yang terbaru saya akan update insyaAllah hari ni lah. So kita punya test esok kan, esok malam. Apa-apa pun saya akan maklumkan. Okay, so kita dah masuk chapter yang terakhir, chapter 9. Okay, so orang finance dah boleh dah start buat kerja dah hari ni. Sebab chapter 9 ni kan dia kena collect
kan, data daripada chapter daripada bahagian operasi, marketing dan juga admin. So hari ni orang finance dah boleh start kerja. Okey, sebelum ni saya kena kira-kira ni. So hari ni mungkin saya ajar untuk tujuan business plan. Okey. Saya pun tak pasti chapter 9. Tapi calculation tak masuk lah untuk chapter 9. Tak tahulah kalau dari segi kalau untuk yang biasa, soalan biasa bukan soalan calculation. Nanti saya akan update pada you all jugalah. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Oh, saya nak record dulu. Mana yang lambat masuk, so at least nanti you boleh tengok balik lah. Okay. Lepas chapter 9 ni, you all boleh hore-hore lah kan. Okay, chapter 9 rancangan keuangan ataupun financial plan. Okay, financial plan. Okay, yang mana ia berkaitan dengan you akan collect budgeting. Okay, budgeting dari setiap bahagian. Kita ada operasi, kita ada marketing and then kita ada admin. So you dah boleh minta data daripada bahagian-bahagian ni. Okay, and then kenapa pentingnya? Kenapa perlu menguruskan keuangan untuk perniagaan? Okay, bila saya jumpa dengan usahawan, bila berkhusus ataupun ada bengkel kan, bila mereka dah masuk, sebab kadang-kadang khusus dengan bengkel ni bahagian finance lah. Kadang-kadang usahawan tu dah berjaya lah. Berjaya, dia ada 2 cawangan, 3 cawangan, tapi bila dia masuk bengkel keuangan, dia realise, dia kata, oh selama ni dia salah dari segi pengurusan keuangan. Dia tak mengoptimizekan keseluruhan source of finance yang dia ada and then macam mana dia nak allocate for each untuk setiap bahagian. Jadi baru realise, oh salah rupanya. Jadi bila dia dah pergi ke kursus, sebabnya bisnes ni kita perlu ilmu. Bisnes adalah ataupun business plan ni sesuatu yang daripada saya since 2000 lagi saya dah 2008 saya masuk bersama Mara kan, pun dah ada dah business plan, tapi dia punya content tu sama juga dalam business. Business ni you mungkin run 10 tahun sebelum ni pun you dah besar dah company you, tapi you kena update selalu, you kena ikut apa current dalam keuangan ni. Kenapa perlu rancang, kenapa perlu urus? Sebab you nak rancang keperluan keuangan. Sebenarnya berapa yang you perlukan untuk invest cawangan baru contoh, ataupun berapa untuk you nak expand you punya perniagaan. Ingatkan setiap kali kelas saya akan cerita business life cycle. Okay, mungkin sekarang ni you dah berada di tahap ni. Okay, sekarang nak naik growth. So berapa? Kita ada introductory, kita ada growth, kita ada maturity and decline kan. So pada tahap ni, mungkin dia dah berada tahap ni nak buka cawangan kan, macam Tuan Faiz tu kan, nak buka lagi cawangan. So you kena rancang berapa keperluan keuangan yang you perlukan. Macam Tuan Faiz hari tu, kita ada, dia kata mula-mula sekarang ni dia nak invest 200,000 kan untuk cawangan yang baru tu. Okay, and then merancang sumber keuangan. So dah tahu dah berapa keuangan yang perlukan. So you kena rancang dia punya sources of finance. Okay, sources of finance. Daripada mana nak dapat duit ni? Adakah melalui grant? Ataupun melalui loan? Ataupun pembiayaan? Ataupun daripada subsidi? Ataupun daripada macam-macam lah. So kita kena tahu source of finance. Contohnya, tapi ni saya dah besar. Saya rasa saya perlukan sebiji bank, sebuah van sebuah kot, sebiji van lah, kenderaan kan. Okay, so daripada mana saya nak dapat duit untuk beli van tu? Adakah saya perlu hire purchase? Ataupun saya ada duit saya sendiri, maksudnya daripada saya pergi modal saya, keuntungan saya tahun sebelum ni, and then ataupun
saya akan buat loan perniagaan. So kita akan identify source of finance untuk kita punya perniagaan. And then kita agihkan sumber keuangan. So kita ada contohlah, saya macam cerita awal-awal dulu kan, kita ada 100k. 100k ni nak allocate untuk 3 bahagian ni macam mana? Okay, berapa untuk finance, berapa untuk marketing, berapa untuk admin, berapa, so you kena identify. Okay, and then mewujudkan sistem kawalan keuangan. Yang ini dalam management, okay, kita ada PLOC. PLOC saya ingat lupa. Planning, Leading, Control, Organizing and Controlling. So dalam pengurusan kita perlu wujudkan satu sistem iaitu control. Control, yang ini control bahagian keuangan lah. So untuk control keuangan kita akan tengok kedudukan semasa keuangan kita. Okay, adakah kita ni terlalu banyak aset, fixed asset? Adakah kita ni terlalu liquid, terlalu cair, current asset? Kalau terlalu cair pun tak bagus. Kalau kita ikut liquidity ratio, maksudnya kalau current asset kita terlalu banyak pun tak berapa bagus kalau tak ada fixed asset. Jadi kalau fixed asset kita terlalu banyak, kita akan tengok current ratio pun tak berapa bagus. Jadi kita kena kawal keuangan kita. Nak spend dekat mana ni yang banyak ni? And then kita akan laporkan prestasi keuangan dan kedudukan keuangan. Macam dulu saya belajar, bila kita nak buat ni, kita akan bedah. Kita akan buat forensik lah. Tapi bukanlah forensik macam mayat tu kan. Ni forensik untuk bahagian account company, sama ada dia boleh sustain ataupun nak tahun depan dia nak masuk ke business lifecycle yang baru macam mana. So kita akan tengok dia punya kedudukan keuangan. Setiap company akan keluarkan satu dipanggil laporan tahunan. Okey. Dalam laporan tahunan tu sebenarnya koperasi pun ada. Kan kita akan keluarkan laporan tahunan laporan tahunan tu dia akan tunjukkan kita punya income statement, balance sheet, and then kita punya cash flow. So daripada situ kan kita akan bedah kedudukan keuangan company tu macam mana. Kita akan buat analisis. Kat mana kita nak advise. So kita akan laporkan prestasi kedudukan keuangan. Saya ingat dulu masa saya di MADA, saya rasa saya memang bahagian salah satu daripada selain daripada pemantauan projek, saya memang bahagian untuk buat ni lah laporan tahunan. So laporan tahunan ni kita setiap tahun kita akan, bila kita tutup akaun, kita akan keluarkan laporan tahunan untuk diberi pada ahli lembaga pengarah. So daripada situ kita tengok kedudukan prestasi keuangan kita macam mana. Apa perbaikan yang perlu ada. Kalau government agency dia ada belanja mengurus dan juga belanja membangun kan. So daripada situ kita akan tengok macam mana kadar penggunaannya. Okey, yang panjang tu tambah-tambah je lah kan. Maksudnya yang you perlu tahu sampai balance sheet. Hari ni kita akan belajar profit and loss income statement dan juga balance sheet. Okey. So inilah yang kita akan cover hari ini, iaitu daripada step 1 sampai ada 7 step. Okey, step 1 adalah kumpul maklumat input keuangan. Okey, kumpul maklumat input keuangan. Sekejap Okay. Sebab saya tengah tunggu maklum daripada penyelaras. So kalau penyelaras baru bagi tahu terus, saya boleh inform pada you all lah. Okey, so kumpul maklumat input keuangan. Macam mana input keuangan ni? Kat mana nak dapat puan input keuangan ni? Awak pergi tanya orang operasi, awak pergi tanya orang admin dan juga marketing. Kan setiap hujung kelas untuk setiap bahagian ni saya kata kat diorang buat input keuangan, buat budgeting. Itulah input keuangan, buat budgeting. So you dah sekarang hari ni step pertama, ataupun minggu depan lah kot. Hari ni puan kami nak fokus kepada test. Hari ni kita fokus pada test dulu kan. Esok test kita. And then kita akan marketing, dapatkan budgeting daripada marketing, admin dan juga operasi. Okey, tiap dah dapat dah maklumat semua, kita akan buat project implementasi ataupun jadual kos pelaksanaan projek. Okey,
Project Implementation Cost. Kalau saya panggil PIC tu, Project Implementation Cost, maksudnya lah kos pelaksanaan projek. And then kita akan buat jadual kos sumber kewangan ataupun sources of finance. Kat mana nak dapat kan sources of finance ni? And then kita akan buat cash flow ataupun performa aliran tunai, cash flow. Okay, macam kelas saya sebelum ni, minggu ni ada yang dah ambil account. Jadi dia dah biasa dah dengan term-term ni. Kalau ada yang tak faham ataupun yang dah ambil account tu memang saya belajar dulu lain puan, boleh betulkan lah. Mungkin silap. And then kita ada penyata pendapatan, profit and loss income statement. Income, kejap dia punya type spelling salah pula. Allahu Akbar. Okay. Salah. Okay. Yang ni profit and loss income statement. Untung rugi. Kita nak tahu company kita ni untung ke, rugi ke, ataupun short sendiri ke, macam mana ke. So melalui profit and loss income statement. Okay, nilai daripada cash flow, nilai daripada penyata pendapatan ni kita akan gunakan nanti. Hujung sekali bila dah tutup cash flow, dah tutup kita punya income statement, kita akan gunakan antara data tu masuk kat bahagian, yang ni, balance sheet ataupun kunci kira-kira. Balance SHEET. Sekejap balance sheet, kunci kira-kira. Okey, dah siap dah sampai ke balance sheet. Itu orang kata kalau orang yang account kena, kalau belajar account kena apa? Kena balance kan. Yang ni kunci. And then balance sheet kita akan beli. Ini yang kata financial analysis. Okay, saya suka dulu bahagian financial analysis ni sebab kita tahu kedudukan keuangan company tu macam mana. Kalau dulu, kalau company yang besar-besar kan, yang memang berhad tu, kita boleh buka orang keuangan, semula okey sangat. Kadang-kadang, dia dalam keadaan bahaya ni. Jadi cumanya untuk you all, untuk kita akan cover chapter 1, step 1 sampai step ke-6 sahaja. Step 1 sampai 6 sahaja. Kalau company tu company yang kecil, selalunya step dia akan sekalikan dia tugas step 6 sampai step yang ke-7 ni. Sebab step 1 sampai ke step 1 sampai ke step 6 dia akan dilakukan oleh accountant, orang account. Okay, accountant. Step 7 ni, kalau company-company besar kan, dia ada pegawai keuangan, pengurus keuangan lah. Pengurus keuangan. Pengurus keuangan ni yang akan analisis. Dia yang akan buat tugas analisis. Tapi kadang-kadang accountant dengan analisis ni kalau company kecil dia buat sekali lah semua. Sebab accountant ni dia akan collect semua data-data. And then dia akan key in. Dia akan buat lah. And then nanti bahagian analisis tu dibuat oleh pengurus keuangan. Itu yang bahagian ataupun bahagian finance tu dibuat untuk analisis lah. Macam senang je kerja accountant ni pun. Tak senang. Kerja accountant ni lagilah kan critical sebab dia nak tahu sampai account tu boleh balance. Every single scene dia kena tahu. Okay, analisis keuangan ni mungkin kerjanya lebih, kalau company besar daripada analisis dia kena suggest strategi lah. Strategi macam mana nak pastikan company tu lebih sustain reliability lah. Sustain dengan feasibility. Boleh, maksudnya berdaya maju. Okay, so kita akan buat step 1 sampai step 6 hari ini. Kalau saya laju sangat, bagi tahu. Sebabnya hari ini hari yang keempat saya mengajar benda yang sama. Walaupun kadang-kadang skripnya berbeza sikit kan. Okay. So mungkin dalam kelas ni ada yang tak biasa dengan term-term account. Okay, jagalah kan bagi you all. Tapi ada yang dah biasa. Alah, setakat asset liability tu saya biasa dengar lah puan. Memang dulu belajar hari-hari sebut benda tu je. Jadi hari ni yang tak biasa, saya akan intro dulu. Okay. Okay, saya akan intro dulu macam mana.
Okey, apa itu aset, apa itu liability, apa term-term yang terlibat dalam pengurusan keuangan. Okey, yang pertama adalah aset. Okey. Aset ni adalah harta yang bernilai yang dimiliki oleh sesebuah syarikat yang digunakan untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Harta yang bernilai. Okey. Apa sahaja yang dimiliki. Okey, yang dimiliki oleh company tu untuk dia nak jalankan perniagaan. Kalau sekiranya Puan, kami buat bisnes di Pago Hub. Pago Hub saya tengok bawah tu yang dekat shop lot baru dekat sebaris dengan kita punya kampus ni dah ada yang start buka kan, dah ada nak disewakan kan. Okey, kami ada buka bisnes di Pago Hub ni, hub pendidikan ni, tapi premis tu kami sewa. Adakah di aset? Oh tidak. Kalau sewa bukan dimiliki oleh company, so dia. Tapi kalau memang bangunan tu ataupun memang shop lot tu, premis tu memang dimiliki oleh Raudah Enterprise lah contoh, Raudah Enterprise. Jadi itu adalah aset untuk Raudah Enterprise. Okey, premis tu maksudnya aset lah untuk harta yang bernilai yang dimiliki. Memang dimiliki oleh Raudah Enterprise. Okey. So ada dua jenis. Okey, dan harta ni digunakan untuk aset ni adalah digunakan untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Okey, so ada dua jenis iaitu fixed asset dan juga current asset. Saya biasa gunakan fixed asset. Okey. Fixed asset. Ataupun bukan semasa. Kalau ni aset tetap lah. Okey, digunakan untuk menjalankan perniagaan dan bukan untuk tujuan jualan semula. Digunakan, maksudnya you ada fixed asset, you memang ada harta untuk yang you miliki untuk perniagaan, untuk run, untuk manage you punya business. Okey, contohlah company saya ada satu laptop. Okey, Raudah Enterprise ada laptop. Ni saya bagi pada Amirul guna. Amirul ni adalah marketing. So laptop ni adalah aset untuk company. Okay. Tapi sekiranya company yang memang produce kami, Raudah Senyum Berhad memang keluar laptop. Okay. So laptop yang dikeluarkan oleh Raudah Enterprise, bukanlah fixed asset. Bukanlah fixed asset. Dia dikonsider sebagai aset semasa. Okay. Jadi beza. Kalaulah satu aset tu memang you gunakan untuk run perniagaan you dan bukan untuk you nak jual pada orang, itu adalah untuk beberapa perniagaan. Ini tahan lama untuk perniagaan. Okey, maksud beberapa tempoh perniagaan ni lebih daripada setahun. Tapi bukanlah semestinya. Okey, contohlah company saya account pada 1 Januari, tutup account pada 31 Jun 2021 and dia dah tutup account Jun 2022. Itu pun dikonsider sebagai satu tempoh perniagaan. Dia buka company pada ni. Semestinya awal tahun saja. Mungkin tengah tahun ni, tempoh setahun itu dipanggil sebagai satu tempoh perniagaan. Okey, aset ni tahan lama, maksud dia boleh guna lebih daripada setahun. Kadang-kadang boleh pakai kun. Okey. Contoh seperti mesin, kereta, van, motosikal, bas, premis, lengkapan dan kelengkapan. Lengkapan ni adalah contohnya kipas, lampu, sebagainya lah, diklusterkan, disekalikan lah. Perabot, contoh perabot ni almari, kerusi, meja, disekalikan. Hartan pejabat, contohnya komputer, mesin type, mesin kira, mesin proses state, disekalikan. So ini adalah aset tetap. Okay. Okey, aset semasa pula harta yang senang berubah bentuk.
dan nilai ubah bentuk dan nilai bentuk okey. Contohnya, okay, cash in hand kan. Cash maksudnya kita ada duit kat tangan kita ada 1,000. And then saya nak beli tepung, telur dan sebagainya lah. Kan. Untuk so duit tu dia tukar kepada tepung, gula dan sebagainya RM1,000. So dia senang berubah bentuk. Okay. Kalau aset tetap you kena convert, kena tukar dulu kereta, you kena dapat jual dulu and then dalam masa yang sama juga kan. And then baru dapat duit. Tapi kalaulah current asset ni dia senang berubah bentuk, tak perlu nak convert kepada cash, lepas tu nak tukar lagi kepada barang yang nak beli. Dan nilai dalam satu tempoh per akauntan. Maksudnya dalam masa setahun lah, kurang daripada setahun. Saya ada cash, contoh cash in hand, saya ada cash di tangan, saya beli stok saya beli inventory and then saya jual stok tu ataupun barang produk akhir tu saya jual and then saya dapat duit balik. So dalam satu tempoh perekonomian dalam setahun ada banyak perubahan dia punya nilai dan juga transaksi. So itu dikira sebagai current asset. Aset yang boleh bertukar menjadi wang tunai dalam satu tempoh yang cepat atau digunakan dalam satu tempoh perakaunan. Macam tadilah. Dia boleh bertukar dengan wang tunai dengan cepat. So hari ni saya nak jual stok saya, stok akhir. Produk saya lah contohnya kan. Ni contoh gula-gula ni, harga ni adalah stok akhir company saya. Dia jual dengan RM50. So saya jual. So dah dapat duit tu dapat cash lah. Okay. Contohnya stok akhir, okay, barang yang dah siap. And then penghutang. Penghutang ni pada orang and then nanti orang akan bayar pada kita. So itu pun dikira sebagai current asset. Tapi puan, kawan saya hutang dengan saya lebih daripada setahun. Puan kata kalau current asset setahun tapi dia lebih daripada setahun, itu dipanggil long term liabilities. Nanti kita tengok liabilities pula kan. Okay, and then kita ada bank. Ni bukannya you asset semasa tu adalah bank. Maksudnya cash you in bank. Ada duit kat bank. You simpan you punya duit kat bank lah. Okay, tunai, cash in hand. Maksudnya duit kat tangan. Kadang-kadang kalau company dia ada petty cash. Dalam petty cash tu, dia simpan lah dalam sikit macam tu lah. Kan? Hasil belum terima. Okay, you dah bayar. Okay. Ataupun orang tak bayar pada you lagi. Orang tak bayar pada you lagi pada hasil jualan produk perkhidmatan you lah. Ataupun belanja terdahulu. You dah bayar in advance lah kepada company ataupun kepada supplier tapi dia tak bagi lagi pada you punya produk. So belanja terdahulu. Okay, so kita ada dua jenis, fixed asset dan juga current asset. Okay, kita nak pergi kepada liability. Okay, macam kita belajar di chapter berapa 4 3 saya lupa, 4 kot. Okay, berkaitan dengan liability. Kan ada jenis-jenis company tu. So ada liability adalah tanggungan hutang. Perniagaan kepada pihak luar yang perlu dijelaskan dengan wang tunai, barang ataupun perkhidmatan. So ada dua jenis, long term liabilities, dan juga short term TR, liabilities. So tanggungan hutang yang perlu dibayar balik dalam tempoh masa yang lebih panjang. Dia punya apa tu? Okey, tanggungan hutang yang perlu dibayar balik dalam tempoh masa yang lebih panjang iaitu lebih daripada setahun. Maksudnya hutang you buat hutang, berhutang lebih daripada setahun. Contohnya pinjaman bank dan juga tahun, juga gadai. Okay, and then gadai janji. Maksudnya you gadaikan, contoh gadaikan you punya tanah ke, rumah ke kepada bank untuk buat pinjaman.
Okey, gada janji ni sebab contohlah yang paling mudah lah. Saya sebab saya sekarang ni kampung saya dia ada agro bank, dia ada tawarkan satu produk macam ni, gadai janji. Dia ada sawah padi kan, sawah padi tu you gadaikan, tanah dekat sawah padi tu you gadaikan pada agro bank untuk untuk run business you ke, ataupun you nak nak bina rumah ke apa kan, contoh kan. So dipanggil gadai janji. Bila dah habis nanti kiranya dia akan pulangkan balik lah you punya grant. And then yang kedua adalah short term liabilities ataupun liability jangka pendek. Tanggungan hutang yang boleh dijelaskan dalam jangka masa pendek iaitu kurang dalam satu tempoh perakaunan ataupun dalam masa setahun. Dalam masa setahun you boleh settle lah hutang you, itu dia panggil short term liabilities. Okay? Contohnya pemihutang. Kita berhutang dengan orang. Okay? And then ataupun orang ke supplier ke siapalah kan, itu pemihutang. And then overdraft bank. Apa itu overdraft bank? Over kan. Overdraft bank ni adalah contoh saya mulakan dengan kalau you ada current account. Okay? Mungkin kalau kita ada saving je. Selalunya kita ada saving account kan. Ada ke yang ada current account kelas ni? Yang buat bisnes, puan saya memang ada current account. Program bersama PTP, Pusat Teknologi Usahawan Pelajar. Dia adalah student FPTV dari tahun 3 yang ada bisnes sendiri yang dah berjaya lah. So macam kalau man tahu student saya pun ada dia macam mana dia katakan berjaya tu, boleh maintain sampai hari ni tu kira consider berjaya lah kan. Okay, and then ada current account lah. Macam student saya sebelum ni dia buka current account. Kalau CIMB nak buka mula-mula dulu dia buka 1,000. 1,000. Kalau Maybank murah sikit 500 tapi dia kena ada referee ataupun perujuk lah pegawai. Maksudnya contohlah saya dah ada account Maybank, current account Maybank, and then Amirul nak buka current account Maybank. So Amirul gunakan nama saya lah sebagai referee lah, perujuk kan. Okay. And then bila dah ada current account, you boleh keluarkan cek. Selain daripada itu, you akan boleh buat overdraft bank. Okay, overdraft bank ni contoh dia macam ni. Saya dapat tender daripada UTHM untuk bekalkan laptop kepada semua staf UTHM. Contoh. Kan? Okay, tender tu bila UTHM keluarkan, dah bagi tender pada saya, dia akan keluarkan LO. Okay, LO, letter of order. Okay. And then bila dah dapat LO, saya pergi bank, saya kata saya nak buat overdraft bank sebab saya punya modal tak cukup. Mungkin saya perlu 100,000 tapi modal saya hanya ada 50,000, so saya akan buat overdraft bank 50,000. So bank akan bagi pada saya buat overdraft, tapi saya kena bayar lah. Mungkin time frame dia tak lama lah bila UTHM dah bayar 100% pada saya, and then saya boleh pulang balik bayar semula lah overdraft tu. Dan tarik ada tinggi macam pinjaman bank. And then seterusnya belanja terakru dan juga hasil terdahulu. Dua-dua ni macam kita dah belanja dulu sebelum kita bagi bagi servis kepada supplier atau kepada klien. And then hasil terdahulu, maksudnya orang dah bayar dulu pada kita tapi kita tak bagi servis kepada mereka lagi ataupun tak supply produk lagi lah pada mereka. Okay, so yang ketiga adalah equity pemilik. Okay, equity. Okay, equity pemilik ataupun dipanggil sebagai tanggungan perniagaan kepada pemilik jumlah modal yang dilaburkan oleh pemilik dalam perniagaan dan untung yang diperolehi. So dia berkaitan dengan modal lah, modal yang kita laburkan mula-mula dalam perniagaan. Okey, keuntungan akan menambahkan equity pemilik. Contohnya, tahun ni saya untung 500,000. Macam Tuan Faiz kan? Okey, dia untung 500,000. So tahun depan modal saya bertambah lah. Okey, kerugian akan mengurangkan equity pemilik. Hujung tahun Datuk akaun ni tengok-tengok rugilah pula company. So
saya punya modal akan di equity modal dia, modal yang saya laburkan sekurangan lah. Okey, ambilan akan mengurangkan equity pemilik. Mana? Ambilan ni sekiranya kalau you ambil duit ataupun ambil jumlah keuntungan ataupun modal yang dah ada tu, tapi untuk tujuan peribadi. Okey, contohlah company saya untung 200,000. Okey, hujung tahun ni untung 200,000. And then saya ambil 10,000 motor suku saya kan. Tu suku tu bukan untuk tujuan perniagaan, untuk gerak dan sebagainya lah. Untuk kiranya saya beli suku untuk nanti company saya mudah lah, kalau ada runner dia nak hantar saya punya barang boleh. Itu bukan, itu adalah aset. Kalau ambilan ni untuk tujuan peribadi, saya untung tu 10,000, saya bawa pergi Turki and then saya beli motor suku. Untuk kegunaan peribadi itu dinamakan ambilan, So modal itu modal awal tambah dengan modal tambahan. Okey, modal awal tu mula-mula mungkinlah saya invest 40,000. Lepas tu saya untung tadi kan 100,000. So modal tambahan saya tak 100,000. And then tambah untung bersih. Modal tambahan ni contohlah tengah-tengah tahun saya dapat loan daripada Maybank contoh. So saya inject lagi lah, saya tambah lagi saya punya modal. And then untung bersih. Tadi kan saya kata saya untung 100,000. Tolaklah rugi. Kalau untung tak adalah rugi. Kalau kalau dah ada rugi tak adalah untung kan. And then tolaklah ambilan. Tadi ambilan 10,000. So dapatlah berapa modal akhir untuk dibawa ke tahun hadapan. Okay. Okay, kita dah pergi kepada tadi kita ada asset, kita ada liabilities, and then kita ada equity. Okay. Kita akan gunakan tiga perkara ni dalam balance sheet. Kejap ada orang pun nak masuk. Jadi kita akan tiga elemen dalam balance sheet. Setakat tiga elemen ni, tolong respon. Setakat Faham, madam. Okay. So kita nak proceed kepada hasil revenue. Okay. Pendapatan yang diterima atau yang bakal atau akan diterima oleh pelanggan pada suatu tarikh daripada aktiviti jualan niaga atau perkhidmatan yang diberikan. Maksudnya kita punya hasil jualan lah. Okay. Untuk bahagian you all ni, kalau untuk you business ni, mana dapat nilai ni? Bahagian fokus, ramalan jualan. Okay, ramalan jualan. So you akan dapat nilai hasil revenue ni daripada sales forecast you lah, ramalan jualan. So ada dua jenis. Firstly, one is hasil bukan kendalian. Okay, hasil kendalian ni pendapatan yang diterima secara langsung daripada aktiviti utama perniagaan. Maksudnya directly daripada you punya core business activities lah. Okay. And then kita ada contohnya klinik ataupun firma audit. Hasil daripada perkhidmatan diberikan. So you buka firma audit kan. Orang datang company you and then dia minta you untuk audit company dia. And then bila you pergi audit and then you dapat bayaran, that one dikira sebagai hasil kendalian. Ataupun kedai jam, hasil diperoleh daripada hasil jualan jam. Okay. And then hasil bukan kendalian, pendapatan diterima indirectly. Secara tidak langsung ataupun tidak berkaitan dengan aktiviti utama. Contohnya, sewa diterima. Okay. Company saya ni, Rauda Bakery, ada bukti sewa dalam premis tu kan, management.
event management lah, company yang ada yang buat surprise semua tu kan. Ada balloon semua tu kan. Dia buat macam tu. Bayar tu lah sewa pada saya. So itu adalah hasil bukan kendalian. Ataupun faedah atas simpanan bank. Okay. Kalau sekiranya kalau company you all kalau you all letak kat saving account mungkin tak banyak, tak tinggi lah dia punya faedah ataupun interest. Tapi kalau sekiranya you memang saving dekat fixed account kan, fixed deposit di ataupun current account, dia punya interest tu tinggi. So mungkin you akan dapat faedah. Faedah ataupun interest ni adalah term untuk konvensional. Kalau term untuk Islamic kita panggil profit ataupun keuntungan. Sama juga, kalau pembiayaan itu adalah term untuk Islamic. Kalau pinjaman, loan dipanggil adalah term yang digunakan untuk konvensional. Konvensional ni yang biasalah. Okay, and then dividen pelaburan. Kalau tiba-tiba, bukanlah tiba-tiba, kalau you invest duit you dekat unit trust contoh. Apa contoh unit trust? Contohnya ASB, Public Mutual. Kalau Nan Bumi Putra tu apa ASN kot. Amanah Saham Nasional kot, saya pun dah lama tak join ASB sikit lagi siapa yang ada yang kadang dividen ni dah hujung-hujung tahun ni kan. And then untung pelupusan aset bukan semasa. Okay. Bagi contoh seorang bagi contoh aset bukan semasa apa? Type sikit. Bagi contoh aset bukan semasa. Tanya lama. Okay, contoh premis kita, kedai kita. Sepatutnya saya dah nak buka cawangan yang lagi besar contoh kan. And then saya nak jual premis sedia ada ni. Sepatutnya saya jual 1 juta sepatutnya. Tapi saya jual 1.2 juta. So 0.2 juta tu adalah aset masa. Okay. Macam mana saya nak tentukan 1.2 juta ke 1 juta ke? Berdasarkan depreciation ataupun susut nilai. Nanti kita akan kira lah lepas ni depreciation, susut nilai. Berdasarkan book value dia ataupun harga buku. Okay, and then seterusnya adalah belanja, expenses, tadi revenue, and then ini adalah expenses. Wang yang dibayar atau akan dibayar oleh sebuah perniagaan. So ada dua jenis juga. The first one is belanja kendalian and then belanja bukan kendalian. Okay. Belanja yang terlibat secara langsung dalam operasi urus niaga. Contoh bayar gaji, bayar sewa kedai, buat promosi, operasi, semualah beli raw material. Itu adalah belanja kendalian. Kalau bukan kendalian, indirectly. Okay. Contohnya seperti belanja faedah pinjaman bank. Tadi kan dah pinjaman bank 20,000 contoh kan. And then kena bayarlah dia punya interest. And then rugi. Jualan aset bukan semasa. Contohlah premis tadi sepatutnya saya jual 1 juta. Okay, tapi dia ada retak sikit. Retak menanti belah. Dia jual boleh plus minus 800,000 je. Okay. Jadi 200,000 tu adalah rugi jualan aset bukan semasa. Rugi daripada risiko banjir, kerucurian, kerosakan dan sebagainya. So itu adalah belanja bukan kendalian. Okey, belanja bukan kendalian ni nanti kita akan masukkan dalam profit and loss income statement. Okey. So sewa lain-lain. Nanti kena masukkan ni nilai-nilai. Kalau belanja, goods sold ataupun beli kos jualan lah. Gaji, bayar gaji, sewa kedai, bil utility, air, internet, tu semua utilities. Petrol, pengangkutan periklanan, faedah pinjaman, interest lah tadi kan. Itu adalah belanja. Okay, so kita dah pergi kepada hasil dan juga belanja. Yang ini kita akan gunakan untuk profit and loss income statement. Okay, income statement.
Macam tadi kita gunakan equity, asset dan juga liability dalam balance sheet. Okey, untuk hasil dan belanja ni adalah profit and loss income statement. Okey, inilah compliant account. Asset dengan liabilities, equities. Okey. So belanja adalah hasil. Ni adalah yang gunakan nanti untuk balance sheet. Yang ini akan gunakan maklumat ni untuk you punya income statement. Statement ni penyata pendapatan. Okey, so saya dah tak. Yang ini ringkasan dia lah. Okey, harta benda, apa itu aset? Harta benda yang dimiliki oleh perniagaan, ada dua, tetap semasa, liability hutang, ada liability semasa, short dengan long term liabilities. Okey, and then ada soalan? Madam. Tu dikira aset tetap. Tanah, kalau tanah tu memang milik kita adalah aset tetap. Kalau tanah tu buat macam perniagaan hartanah tu dikira aset semasa lah. Dia adalah property investor lah macam tu. Tapi dia akan jual balik lah pula kan. Tapi selalunya kalau aset, tapi selalunya kalau property pun dia akan jual tu masa lebih daripada setahun. So melainkan kalau contoh dia sebagai agent broker dia panggil broker. Broker ataupun remiser tu dia dia run perniagaan tu, dia tak consider sebagai aset tetap lah sebab dia orang tengah je. Dan aset tu bukan milik dia pun, dia hanya menguruskan sahaja. So kat situ hanyalah, contohlah saya baru beli rumah ni kan. And then saya beli rumah, saya owner tu aset, dia punya aset lah. Tapi selalunya agent ni orang tengah je. So rumah tu tak dapat pun dekat, rumah tu tak ada pun dimiliki oleh agent tu. Cumanya dia menjalankan transaksi sahaja. Macam itulah. Kalau melainkan macam Sinderby kan. Sinderby tu memang company yang berkaitan dengan property, itu memang milik dia, so dia aset tetap lah. Walaupun dia jual semula, itu memang aset tetap. Okey, ada lagi? Okey, so seterusnya equity. Equity ni adalah modal, keuntungan. Keuntungan akan tambah equity tadilah bila akan mengurangkan. So kita ada hasil merupakan wang yang diterima ataupun bakal terima. So ada dua juga, kendalian dan juga bukan kendalian. And then utama ni kendalian lah. Okey. Ni bukan kendalian. And then mana belanja. Okey, kita punya belanja. Tak mau juga. Wang yang dibayar atau yang akan dibayar oleh sebuah perniagaan. Lepas tu ada dua juga. Okey, kendalian dan juga bukan kendalian. Okey, so kita dah nak masuk yang kira-kira. Sekejap saya nak check. Ada tak? Belum lagi. Tak apa, nanti apa-apa saya akan update you. Okay, so kos pelaksanaan projek. Kita dah pergi ke step yang ke berapa atau? Step yang kedua kan? Step yang kedua. Okay, so kos pelaksanaan projek merupakan kos yang terbabit bagi membiayai keperluan. Kos yang terbabit dalam pembiayaan projek ni lah yang merangkumi fixed asset ataupun aset bukan semasa, working capital. Okay, working capital. Okay, modal kerja. Setiap bulan kena bayar untuk kita punya perbelanjaan company kita lah. And then keperluan lain dan juga belanja luar jangka, contingency cost. Keperluan lain ni kita bayar sekali sahaja. And then aset pun sekali. Hak ni setiap bulan. Setiap bulan. Okay. Okay, ni contingency ni pun sekali je lah. Okay. So ini adalah format untuk jadual kos pelaksanaan ataupun project implementation cost. Okay. So kita ada aset tetap.
Okey, inilah dia keperluan modal, keperluan lain dan juga belanja luar jangka. Okey, yang pertama adalah mana nak dapat had ni semua ni? Tanya orang bajet. So daripada orang budgeting, dia dah bagi dah bajet. So you yang akan ambil lah daripada setiap bahagian. Dan you clusterkan. Maksudnya you sekalikan je lah. Okey, contohlah. Orang bahagian operasi, ni bahagian mesin pelatan ni selalunya bahagian operasi kan. Dia dah letak dah mesin, contoh mesin menjahit A, mesin sulam contoh. Mesin jahit dia dah asingkan, and then lain contoh lagi A, B, C semua total 55,000. So you clusterkan 5,000. Jadi saya kata mana ni? Lah bajet semula. Oh, betul nampak peralatan yang orang bahagian operasi senaraikan. Sekejap saya rasa macam panas. Okay, and then ubah suai kilang. Ubah suai pun adalah aset tetap. Macam mana contoh Contohlah saya beli pejabat saya ni lah. Okay, mula-mula saya beli pejabat ni dengan 20,000. Terus saya renovate sikit, saya tambah kitchen cabinet. Ni kabinet untuk untuk tak file. Tambah sikit semula. Kalau saya nak jual semula, saya boleh up lagi. Mungkin boleh 25,000 contohlah kan. And then ubah suai pun adalah satu aset, fixed asset. Okay. And then peralatan pejabat, ubah suai pejabat, perabot pejabat, semua gunakan. Okay. And then penghantaran. So kalau macam dekat bahagian admin tu dia nyatakan ada kursi meja, kipas tu peralatan pula. Apa lagi? Contohlah ada printer ke, ada laptop you sekalikan pun boleh. So nanti saya akan carilah mana satu ni. Macam mana dapat 18,500 ni? Saya akan cari. Okay. And then kita ada keperluan modal kerja. Okay. So dapat dalam masa sebulan. Dia buat sebulan je. Sepatutnya kita kena buat at least 3 bulan. Tapi dia buat sebulan je, okey je. Saya pun nak minta you buat sebulan je. As long as you faham, dah okey dah. Okey, dia konsep tu yang penting. Okey, belanja pemasaran, pentadbiran, operasi. Jadi orang finance yang kumpulkan, mungkin kat sini ada bayar pemasaran, banner contohlah, belanja pemasaran kan dan sebagainya. Operasi pentadbiran, bayar gaji pekerja, bayar bil utilities, bayar sewa, semua-semua. Okey, contoh. So disekalikan sahaja. Sama juga dengan operasi, bahan mentah semualah. So disekalikan. Okey, and then keperluan lain, contohnya seperti dia bayar deposit. Mungkin kat sini dia sewa kilang ke apa ke, so kena bayar deposit. And then pendaftaran dan lesen perniagaan. Kat sini 4,000 ni maksudnya nilainya tinggi lah sebab dia company yang berhad saya rasa. Kalau enterprise mungkin dalam 300, 400 macam tu je lah kan. Okey, insurans dan cukai jalan kenderaan. Bila saya tengok kat sini ada bank penghantaran, baru you perlu ada kat sini lah. Kalau kat atas ni ada contohlah motor ke, motosikal ke, ada kereta ke, ada lori ke, van ke, bas ke, apa saja berkaitan dengan kenderaan. So perlulah ada nilai insurans dan cukai jalan kenderaan. Tapi kalau kat atas ni tak ada bank penghantaran ataupun tak ada sebarang kenderaan, tiba-tiba ada nilai kat sini, saya pun tolak satu. Kenapa? Satu tu banyak tu. Sebab pelbagai belanja. Yang ini you boleh buat anggaran lah. Okay. Okay, setelah dah dapat dan semua ni, dah list, dah ambil orang bajet semua, you akan buat belanja luar jangka sebanyak 10%. Belanja luar jangka ni yang paling ideal adalah 5 ke 10%. Okay, yang paling ideal. Kenapa?
5 ke 10%, kalau terlalu banyak, contohnya 20%. Puan, saya nak simpan belanja luar jangka ni, contingencies ni 20%. Kalau 20% lebih kurang dalam 43,000 macam tu plus minus lah daripada untuk kos pelaksanaan projek ini. Invest lagi, itulah you beli mesin lagi ataupun you buat keuntungan lebih tinggi. Berbanding kalau berapa persen tadi? 20% kan? 40,000, 43,000. You memang lam terus kat situ untuk saving sahaja. Berapa persen sangat you dapat? Interest dia lebih 2 ke 3%. Contoh. So sikit lah. Dia akan panggil non-performance invest. Yang mana NPI ni dia akan merugikan you lah sebab kita punya duit, kita punya cash ni ada inflasi kan. Contohlah 31 November hari tu roti gadinya harga 80 lah, saya pun tak ingat 80 sen. Tapi sejak 1 Disember harga roti gadi ni adalah RM1. Kan 1 Disember dah naik dah. Gadinya dia semualah. Jadi kat situ akan berlakunya inflasi duit kan. Daripada you simpan je inflasi duit, inflasi untuk kita punya kewangan ni lebih tinggi daripada kita punya interest. Jadi lebih baik you investkan duit you untuk you punya perniagaan. Okay. Kalau terlalu rendah, contoh saya nak buat 1% je Puan untuk belanja luar jangka, lebih kurang dalam 2,000 macam tu. Jadi apa-apa, contohlah bahan mentah tiba-tiba naik ni kan. And then tiba-tiba ada kecurian, kita tak minta kan. Adanya kerosakan, banjir, flood ke apa ke kan. Tak cukup duit. So yang paling sesuai, paling ideal adalah 5 ke 10%. So you akan dapat 21,870. Mana nak dapat 21,870 ni? Mana nak dapat? Okay, you tambah daripada atas ni mesin peralatan sampai ke belanja lain-lain, pelbagai belanja. Tambah semua ni, you akan dapat RM21,870. So, betul tak? Betul Puan. Perasaan daripada keseluruhan ni, you akan daripada atas sampai ke bawah ni dapatlah 240,870. Okey. Boleh? Boleh madam. Okey. Okey. So, kita nak tengok sources of finance. Saya cakap tadi, kelas sebabnya walaupun 4 kali mengajar, skripnya kadang-kadang berubah-ubah, ada yang lupa, ada yang ingat kan. Okey, saya lupa nak maklum, selalunya step yang kedua dan step yang kedua dengan step yang ketiga ikan lah kan. Ini okey, so kita nak pergi kepada sources of finance. Okey, step yang ketiga. Okey. Okey, sumber modal sendiri yang boleh digunakan bagi membiayai projek yang hendak dijalankan. Contoh, tunai, tanah, bangunan, mesin dan juga komputer. Okey, maksud dekat sini. Okay. Kalau sekiranya contoh saya nak set up satu company bakery contoh. Okey. Company saya ni saya nak buat di tepi rumah saya. Saya punya rumah tanah lot contoh. Tanah lot banglo lah. Tanah lot lah. Rumah bukan banglo tapi tanah lot banglo orang panggil kan. Tanah sebiji-sebiji tu kan. Rumah sebiji-sebiji tu. Tanah sebiji-sebiji tu. Okey. So saya nak set up saya punya kedai bakery saya tu tepi rumah saya. Itu dipanggil modal sendiri. Maksudnya memang tanah tu tanah saya. Okay. Ataupun company saya ni, bakery ni nak gunakan laptop, perlukan laptop. Laptop ni saya guna daripada zaman saya sekolah dulu. So saya bawa je, saya guna je laptop ni untuk bakery saya. Itu pun dipanggil modal sendiri.
Tunai sendirilah, duit saving semua kan. Itu pun consider sebagai modal sendiri. So kita boleh jadi duit kita punya kos pelaksanaan tu ataupun keperluan yang kita perlukan untuk projek kita sama ada modal sendiri ataupun yang kedua melalui pinjaman. Okay, pinjaman kat bank ataupun agensi kerajaan ataupun koperasi dan lain-lain. Okay, bank ni macam saya lah, kita ada Agro Bank, kita ada CIMB Bank, kita ada sekarang ni yang banyak link dengan kerajaan untuk insentif bank ni adalah antaranya Agro Bank dengan BSN kan. Bank rakyat pun sama. Sebenarnya bank rakyat tu daripada koperasi sekarang dijadikan sebuah bank. Tapi daripada koperasi nak jadikan bank tu dia ada banyak prosedur lah. Kena kebenaran pada Bank Negara Malaysia. Dia tengok pula aktivitiesnya. Okay, so selain tu kita boleh dapat daripada agensi kerajaan. Contohnya kita boleh dapat daripada Tekun, daripada Amanah Ikhtiar Malaysia, daripada MARA dan sebagainya lah. Okay, and then ataupun daripada koperasi. Pinjaman konvensional, pembiayaan adalah Islami. Kalau pinjaman you kena bayar semula, bayar baliklah kepada Tekun, ke Amanah Ikhtiar, ke MARA ke dan sebagainya. Okay. Seterusnya adalah sumbangan kerajaan. Modal kita daripada sumbangan kerajaan yang diperoleh melalui geran ataupun subsidi. Okay, sekarang ni tengah banyak insentif kerajaan kan. You pergilah Google je, macam-macam dia bagi pada SME. Sama ada dalam bentuk geran ataupun subsidi. Sumbangan kerajaan ni tak perlu bayar balik. Kalau geran tak perlu bayar balik. Geran ni tak semestinya dalam bentuk wang tunai ataupun duit. Okay, tak semestinya dalam bentuk duit. Mungkin, geran ni boleh dikeluarkan oleh, contoh Magic pun ada keluarkan geran. Apalagi MARA pun ada juga. Okay, geran ni tak semestinya wang tunai, boleh jadi dalam bentuk you punya tools and equipment pun boleh juga. Pengalaman saya bila berurusan dengan ni lah, geran ni, ada usahawan yang dapat mesin jahit, dia buka kedai jahit lah, ataupun biji benih ikan, biji benih ikan, ataupun binatang tu sendiri, binatang ternak tu dia buat binatang ternak, ataupun mesin peralatan, macam-macam lah. Okay, itu adalah. So ada 3 sumber pembiayaan, sama ada modal sendiri, pinjaman berbenggal ataupun sewa beli, atau lagi tadi geran lah, kan. Okey, cumanya geran tu bukan, kita tak boleh janji 100% kita boleh dapat lah. Selalunya kena pergi, kena mohon dan sebagainya. Okey, so modal sendiri boleh jadi aset ataupun tunai. Okey, pinjaman berpenggal ni loan lah, loan biasalah bersama ni buat bank Islam. Okey, satu lagi adalah hire purchase. Hire purchase. Okey. Hire purchase ni adalah satu produk yang ditawarkan oleh bank, okey, kepada kalau you nak beli contohnya kereta ataupun mesin yang besar-besar lah. Kalau setakat beli, puan saya nak beli kalkulator saintifik menggunakan sewa beli, tu memang tak adalah bank nak terima kan. Okey, kalau sewa beli ni, hire purchase dia tertakluk di bawah Hire Purchase Act. Dia ada Hire Purchase Act. Macam saya rasa dah cover dah chapter sebelum ni. Okey, macam you all belajar OSH kan, Occupational Safety and Health. OSH tu dia ada satu akta, dia panggil OSHA lah, OSHA 1994. Sama juga dengan ni. Hire purchase ni adalah satu program, produk, macam tu lah. So dia tertakluk di bawah satu akta Hire Purchase Act 1967 kot, saya tak ingat lupa. Kan? Macam OSHA 1994 kan. Jadi untuk yang hire purchase ni selalunya ingat sama ada kenderaan ataupun yang mesin yang besar-besar tu lah. Kalau setakat beli laptop seharga 1,000 orang, bank pun tak nak layan kalau guna hire purchase. Sebab dia memberi jaminan kepada penyewa dan juga pembeli lah. Kita kan, kereta tu selagi kita tak habis bayar, kita adalah penyewa je. Kan? Okay, so untuk hire purchase, saya lupa, at least kena ada 10% pendahuluan down payment. Itu memang dalam akta. Okay, at least 10%. Puan, ada je orang beli kereta full loan. Kalau full loan tu sebenarnya bank tawarkan kita untuk macam ni dia strategi dia lah. Strategi bank. Contoh dia, analogi dia,
Saya nak beli MyV EZI. Okay. Saya tak tahu MyV sekarang ada tak EZI. Okay, MyV EZI ni harga dia 45K. Okay, RM 45K. Tapi saya patutnya saya kena bayar 4,500 lah untuk down payment. Untuk down payment kereta. Tapi saya tak ada 4,500. Okay. Jadi bank buat macam mana? Loan saya adalah loan untuk MyV SE. Yang mungkin MyV SE ni mahal lagi lah. Harga dia lebih kurang dalam 50K kan. Loan 50K. So assume that saya bayar 5K ni untuk down payment EZI. Okay. Itulah so saya punya kereta still lah, loan saya still loan 45K. Okay. Tapi di assume yang saya menggunakan saya punya loan adalah loan EZI. Okay. Yang mana 5K ni top up untuk saya punya loan kereta MyV yang saya nak beli. Itulah strategi dia. Sama jugalah kalau kereta-kereta sekarang. Inilah saya cakap tu. Tambahkan step kedua dan dengan step yang ketiga. Kita ada project implementation cost. Ini step yang kedua kan. And then kita ada sources of finance step yang ketiga. So kita ada fixed asset. Contoh kita buat lah. Kalau kecil sangat. Nak besarkan. Okay. So fixed asset, contoh kita ada van. Okay. Saya nak beli van, harga dia 45,000 contoh Okay, so tadi dah cakap dah. Saya kena cash sendiri 4,500 contoh. So balance berapa? Saya perlukan seorang untuk bantu saya. Aiman, bantu saya. Ada kalkulator tak dekat awak? Ada Abang. Okay. Aiman tolak 45,000 tolak 4,500. 40,500. 4,500. So saya tak lekat hire purchase ni 40,500. Own contribution kan. Kalau kata puan kami ada mohon grant lah, kami dapat grant, tambahlah satu lagi sini grant. Okay, so kita ada machine and equipment. Okay, machine and equipment. Okay. Equipment. Contohlah machine equipment kita cost dia 40,000 contoh Okay, saya nak guna untuk loan mungkin 10,000. And then cash saya 20,000. And then existing fixed asset memang dah ada dah mesin tu kat rumah ke macam mana, 10,000. Say 10, 20, 10, so total 40. And then contohlah kita ada ubah suai. Okay, ubah suai. Cost dia 10,000. Memang ubah suai tu saya nak buat lebih kosong. Ni lebih kosong. Tak cantik. Sekejap. Saya nak padam dulu. Nanti student confused. Okay. 10,000. Okay. So seterusnya adalah apa lagi nak beli peralatan pejabat. Okay, contoh 10,000. So 5,000 kat sini 3,000 contoh. And then 2,000. Okay. So nilai yang ni mesti sama dengan kat depan yang you kata kami nak buat loan yang kat tujuan kertas kerja tu kan. Kami nak buat loan untuk apa? Untuk beli mesin, equipment semua. So kena samalah. Okay, and then ini adalah untuk fixed asset. Okay, ikut kesesuaian. Okay, seterusnya adalah working capital untuk 1 bulan sahaja. Okay, kita ada admin, marketing dan juga operasi. Contohlah untuk admin bayar gaji pekerja, perempuan-perempuan semua 13,000 contoh. So saya nak buat loan daripada nilai loan saya tu 3,000 saya untuk admin and then the rest adalah cash saya sendiri. Okay, marketing contoh 7,000. Okay, memang 7,000 nak buat semua. And then operasi kena beli nak beli raw material semua tu lah mungkin 30,000. So memang nak guna duit sendiri 30,000. Okay.
Okay, so tambah nanti lah. Ingat untuk working capital tak boleh letak di hire purchase dan juga fixed asset. Dah nama pun working capital kan, dia bukanlah fixed asset. Dia kena bayar setiap bulan. And then hire purchase pun tak boleh. Okay. Seterusnya pre-operation and other expenditure, perbelanjaan lain. Mungkinlah you nak kata kat sini berapa? 2,000 contoh. Dan semestinya kena duit sendiri 2,000. Kenapa? Okay. Pertama sekali, you baru nak start you punya business kan? Pre-operation ataupun perbelanjaan lain. Baru nak start business memanglah duit sendiri. Tak adanya loan. Orang tak bagi macam, ingat tak Tuan Faiz kata, kalau nak buat loan dengan bank 5 tahun dah beroperasi. Dan baru kita nampak stable. Kalau agensi kerajaan, kalau dulu sebelum ni, Ngamara pun at least 6 bulan dah beroperasi. Kan? And then, contingency 5%. Contohlah total 4, 8, 10, 100 ribu. Lebih kurang mungkin dalam kita ambil 10% 10 ribu lah ambil. Contoh saya tak kira. Okay. And then cash juga. Okay. Untuk contingency ni you tak boleh buat loan. Saya pernah bersama dengan practitioner daripada bank CMB. Okay, bila saya jemput mereka jadi juri, antara komen jurinya, antara komen practitionernya ataupun bankers ni adalah untuk bahagian contingency you tak boleh gunakan loan. Loan tak akan lulus. Sebabnya loan bank tak akan yakin dengan you kalau you letakkan 5% tu di bahagian loan. Dia kata tak nampak yang you akan boleh bayar balik dan dia tak nampak apa yang dibagi pada you, apa yang ditawarkan, loan yang dibagi pada you akan mendapatkan pulangan yang lebih baik. Jadi dia tak yakin dengan you. Melainkan duit yang memang you minta 30,000, 40,000 ni memang kami nak besarkan perniagaan kami. Kami nak beli mesin. Jadi berbaloi lah. Bagi dia confident. Tapi kalau you nak contingency, benda yang tak tahu jadi ke tak jadi ke, wallahualam, unpredictable, tak boleh dijangka. Tapi you dah letak kat situ nak buat sebagai loan bank, dia tak akan terima lah. Okay. So, cost dia berapa total? Jadi cost yang ni mestilah sama dengan ni tambah ni, tambah ni, tambah ni equal ni. Dan saya akan tengoklah juga tally tak? Tally tak dengan bahagian tujuan rancangan perniagaan and then budgeting untuk setiap bahagian. Okay. So kita pergi kepada depreciation ataupun susut nilai. Lagi. Okay. Untuk depreciation ataupun susut nilai, okay, semua aset tetap, contohnya kenderaan, bangunan, mesin perlu disusut nilaikan. Maksudnya perlu depreciation lah. Secara tahunan kecuali tanah. Okay, tanah di-consider sebab apa dia tak susut nilaikan? Sebabnya harga tanah dia adalah limited resources. Jadi dia adalah aset, okay, tapi dia bukanlah perlu disusut nilaikan, perlu di-depreciation kan. Okay, sebabnya limited resources dan setiap tahun harga tanah naik kan. Okay, contoh kaedah sebenarnya susut nilai dia macam ni. Contohlah hari ni saya beli pen ni dengan harga RM5,000. Okay. Esok saya nak jual ke Amirul ataupun esok ataupun sebulan lepas ni saya tak boleh dah jual dengan RM5,000. Amirul kata kalau RM4,500 aku ambil. Contoh dia cakap macam tu kan. Jadi RM500 tu adalah susut nilai, depreciation. Kalau chapter 7 hari tu kita belajar depreciation dikira berdasarkan berapa jumlah penggunaan. Kan? Macam saya bagi contoh, hari tu motor Y-Suku. Saya beli motor Y-Suku, Hasirul pun beli motor Y-Suku. Itu kan. Hasirul guna banyak, saya guna sikit. Okay. Tujuan aset tetap disusut nilaikan adalah untuk mengagihkan kos aset tetap tersebut sepanjang tempoh penggunaan atau hayat ekonominya. Sebab saya nak jual pen, pen ni adalah yang saya produce, company saya produce. Tapi saya nak tetapkan berapa harganya. Mungkin kos plastik, ink semua tu kos untuk material sahaja mungkin RM5. Okay, RM5. Tapi untuk menghasilkan pen ni saya perlukan mesin,
saya perlukan apa lagi, bangunan, saya perlu, ialah bangunan kedai and then macam-macam lagi kan. Jadi macam mana saya nak absorb nilai tu, nilai mesin tu dalam saya punya, nak pastikan apa, penetapan harga tu termasuk dalam untuk pen ni. Jadi kita kena kira susut nilainya. Okey, susut nilai diagihkan sepanjang tempoh penggunaan hayat ekonomi. Hayat ekonomi ni berapa tempoh lama penggunaan yang diboleh gunakan. Berapa lama dia boleh berfungsi sesuatu aset tu. Okey, setiap susut nilai ataupun setiap aset tetap tak sama dia punya tempoh hayat penggunaan. Okey, contohnya barang-barang IT macam laptop, komputer semua ni lebih kurang dalam 3 ke 5 tahun macam tu lah. Kita buat anggaran 3 tahun, 5 tahun. Okey, kalau furniture, kalau perabot mungkin boleh pergi ke 5 ke 7 tahun ataupun 3 ke 5 tahun jugalah. Kan, tengok perabot tu. And then kalau mesin mungkin boleh pergi ke 10 tahun. Kalau kenderaan mungkin boleh pergi ke 7 ke 9 tahun. Lebih kurang macam tu lah. Okey, walaupun pinjaman kan, pinjaman kereta you pergi ke 9 tahun. Saya buat pinjaman kereta 9 tahun puan. Okey, tapi susut nilai dia, kalau nak kira tempoh hayat penggunaan kereta tu tak semestinya 9 tahun. Mungkin 7 tahun. Lepas 7 tahun tu mungkinlah itu ada masalah, itu masalah ni, last jual kan. Okey. Okey, pengiraan aset susut nilai boleh dibuat berdasarkan straight line method ataupun kaedah garis lurus. Okey, minggu ke-7, minggu lepas lah, kita kira menggunakan kaedah yang berbeza, iaitu teknik dia berdasarkan berapa kadar penggunaan, kan? Tapi hari ni kita akan menggunakan kaedah straight line method, lebih mudah. Okey, lebih mudah, bukan berdasarkan kepada berapa kadar penggunaan dia. Kita menggunakan kaedah garis lurus ataupun straight line method lah. Melalui kaedah ini, jumlah susut nilai dikira berdasarkan tempoh hayat aset berkenaan. So dibahagilah berapa lama. Kalau contohlah nilai dia 10,000, nilai aset 10,000, 5 tahun boleh pakai, 10,000 bahagi 5. Mudah kan? Lebih mudah lah. Okey, susut nilai tahunan dianggap sebagai belanja bukan tunai dan akan dimasukkan di performa untung rugi di dalam performa punya, dan tidak dimasukkan dalam performa dalam wang tunai. So nanti kita akan masukkan dalam profit and loss income statement kita punya depreciation, susut nilai. Dalam belanja lah, dalam bahagian belanja. Kan kita ada hasil dan belanja. So nanti untuk depreciation ni kita letak di belanja bahagian profit and loss income statement. Okey, kira-kira susut nilai tahunan akan dikumpulkan menjadi susut nilai terkumpul pada tahun-tahun berikutnya. Okey, so contoh tahun ni susut nilai 2,000, tahun depan di-accumulate, digabungkanlah, dikumpulkan kan. Jadi kos dia dari 4,000 sampai tahun kedua, ketiga dan seterusnya lah. Dan akan ditolak daripada harga asal aset tetap berkenaan. Okey. Harga asal dia akan tolak berdasarkan nilai terkumpul. Okey, nilai aset tetap yang telah disusut nilaikan dikenali sebagai book value. Okey, book value. Okey, book value. Okey. Okey, book value. Okey, book value tu adalah harga semasa dia lah. Contoh kalau kita nak renew road tax kereta ke motor kan, kita akan bila nak insure insurans tu, kita cover tu, kita akan berdasarkan pada market value kan. So itu berkaitan dengan book value ataupun nilai buku. Okey, nak kira aset tetap depreciation seperti ini. Okey. Okey, contoh yang ni kenderaan. Okey, kenderaan harga asal adalah 20,000. Ni motosikal tua bike ni kot. Kita tengok susut nilai dia, dia bagi 20,000. And then kita tengok hayat ekonomi ataupun dia punya tempoh masa 5 tahun pada kadar susut nilai 20% setahun. Okey, kalau contoh dia tak bagi nilai 5 tahun ni, so you kira lah 100% bahagi 20%. Kenapa 100% puan? Maksudnya 100% ni adalah peratus penggunaan dia masih full lah, maksudnya dia baru kan. Tak gunakan lagi.
Okay, so 100 bagi 20 dapatlah 5. So nilai scrap ni adalah nilai akhir. Okay, nilai scrap ni nilai akhir. Nilai yang you jual kat besi buruk ke, macam tu lah. Maksudnya dia tak boleh jalankan fungsi dia. Okay, selepas daripada tempoh higher economics. Okay, pengiraan susut nilai cost asset. Okay, nilai kereta motor ni 20,000 tolak dengan nilai scrap kalau ada nilai scrap. Kalau tak ada tak bagi, okay, abaikan. And then tempoh hayat berapa? 5 tahun. So 20,000 tolak 2,000 bahagi 5 dapatlah 3,600. So kita kena buat macam ni lah. Ni nilai buku dia, book value dia, harga semasa. And then susut nilai terkumpul, susut nilai tahunan. Okay, book value untuk mula beli. Tahu pertama beli. Maksudnya mula-mula beli, tak ada lagi. Dia punya depreciation kan 20,000 kos dia. Okay, tahun pertama dah nak tutup account ni, kita beli. Susut nilai tahunan dia 3,600 kita kira tadi, tolak lah. Okay, so dapat 16,400. So nanti 16,400 tolak lagi 3,600 dapat 12,000. 12,800 tolak lagi 3,600 dapatlah sampai dia punya nilai buku, book value ataupun nilai scrap. Okay, kalau sekiranya dia tak bagi nilai scrap, dia akan bagi cost asset and then bagi susut nilai sahaja. Okay, so 20,000 bagi je lah 5. So 20,000 bagi 5 berapa? Aiman berapa Aiman? 4,000 Okay lah 4,000. 4,000 madam. Okay, so 20,000 tolak 4,000, 16,000. Sampailah bawah. Okay, betul tak? 16,000 tolak 4,000, 6 tolak 4, 12,000. Okay, 12,000 tolak 4,000, 8,000 8,000. 8,000 tolak 4,000, 4,000. 4,000 tolak 4,000 kosong. Ni start dengan 20,000. Okay, boleh sampai depreciation. Okey, ini contoh peralatan pejabat. Okey, semua aset tetap. Okey, ada susut nilai kecuali tanah. Okey, peralatan pejabat. Okey, contohnya 18,500. So dia tak bagi pun dia punya nilai scrap, tapi dia bagi garis lurus. Okey, so 8 tahun. Okey. So mesin peralatan, ubah suai kilang, ubah suai pejabat, perabot pejabat dan juga bank penghantaran perlu disusut nilaikan. So dia dah terkumpul, dia kumpulkan semua. Nanti you pun senang kumpulkan semua. Okay, saya lupa nak bagi tahu. Selalunya jangka hayat aset tetap ni, saya bagi tahu student, awak buat average 5 tahun. Semua average 5 tahun. So nanti untuk aset tetap you buat average jangka hayat dia 5 tahun sahaja. Okay, and then tengok 18,500 tak ada nilai scrap, and then bahagi 8 tahun you akan dapat nilai ni lah. Nilai ni. Ni dia yang terkumpul lah. Ini terkumpul ni tambah 2,300 lagi, tambah 2,300 lah, tambah sampai 18,000 sampai kosong. Okay, so nilai tahunan dia macam ni. Okay. Kita nak pergi kepada jadual bayaran balik pinjaman. Okey, sekiranya usahawan bercadang menggunakan pinjaman bagi membiayai kos projek perniagaannya, maka beliau perlu merancang bayaran balik pinjaman tersebut. Macam ni. Kan dia dah bagi tahu mana dia? Dia nak buat loan. Mana tadi Allah? Okey, kan dia nak buat loan. Ni loan nak buat. So daripada nilai loan ni buatlah apa nak kena bayar bulan. Jadi bagi memudahkan beliau mengetahui jumlah bayaran pinjaman balik, sebuah jadual bayaran balik perlu disediakan. Contoh macam ni. Okey, dia ada dua kaedah, dua teknik. Okey, satu baki berkurangan. Kita punya kadar interest tu, kadar faedah dia tu berdasarkan baki. Okey. Bahasa kampung kalau untuk prinsipal dipanggil pokok ataupun you punya pinjaman tu lah. Okay, kita tengok baki tahunan dia pinjam 25,000. Okay, so baki tahunan untuk bayaran tahunan dia setahun dia kena bayar 25,000 bahagikan dengan
5 lah. Ini untuk dia punya pokok sahaja. Ataupun dipanggil principal. Saya tak tahu je dia macam ni kot. Principal lah. Ataupun pokok. Okay. And then ini adalah untuk faedah. Faedah daripada pokok. Okay. Berdasarkan baki tahunan. Okay, pertama 2,500. Kenapa? 10% daripada 25,000. So 10% daripada 25K. And then turun. Kenapa? Sebab dia dah bayar principal banyak. So 20%. 10% daripada 20,000. And then 10% daripada 15,000. 10% daripada 10,000. And then 10% daripada 5,000. Okay, so ini adalah jumlah bayaran pinjamannya. Aiman, tolong kira berapa jumlah pinjamannya? Interest campur dengan dia punya kadar pokok. Ini bayaran pinjaman. Yang mana, Bai? Yang ni 7,500, 7,000, 6,500, 6,000, 5,500. Cuba Aiman tambahkan semua. $32,500. 32,500. So dia pinjam 25,000, dia kena bayar 32,500. So ini adalah tolaklah berapa plus minus berapa Aiman dia punya interest? 32,500 tolak 2,500. Kadar interestnya 7,500. Okay, thank you. So ini adalah simbol. Saya selalu dulu belajar finance, ini saya nak cakap interest. Ini saya nak cakap profit. Padahalnya saya tahu ini adalah simbol pi kan. 3142 tapi saya selalu guna macam ni lah. Okay, so ini kadar interest yang dikena bayar untuk 5 tahun. Ini adalah berdasarkan baki berkurangan. Okay, contoh yang paling sesuai adalah untuk beli hartanah. Nak beli rumah ke apa ke, macam ni lah. Dia punya kadar pengiraan. Okay, rumah hartanah, sebab bank ni dia ada macam-macam jenis produk kan. Salah satunya untuk maxi home ke ataupun property ke, so dia akan menggunakan kaedah berdasarkan baki pinjaman. Okay, tengok pokok dia sama je. Pokok ni maksudnya principal dia lah kan. So ini adalah kadar faedah berdasarkan berapa balance baki pinjaman. Okay, ni jumlah bayaran. Ni untuk pinjaman 10 tahun. 6% ni, okay, yang ni 155,500 bahagilah 10 tahun. Oh sorry, ini untuk 10 tahun. So faedah dia 1,550, 5 satu lagi. Darabkan dengan 6%. So yang balance nanti 1,339 darabkan 6% sampailah habis. Okay, kalau ini strategi lah kalau you nak main property, you nak beli rumah kan. Okay, sebab dia berdasarkan baki pinjaman. Tapi tak semua bank you boleh apply sebab saya pun baru tahu bukan semua bank. Sebab bank kawan saya buat apply tu baki pinjaman tu tak boleh. Macam saya buat boleh. Saya menggunakan Maybank masa tu. Saya ada duit lebih hujung tahun. Okay, tak kisah selalu dapat bonus ke dapat apa ke. And then pergi ke bank cakap saya nak bayar pokok untuk saya punya loan. Saya nak bayar pokok sahaja untuk saya punya loan. So nanti you kena pergi ke kaunter. Kalau tidak dia akan floatingkan je. Kalau contoh you buat bayaran biasa melalui Maybank, melalui bank biasa, maksudnya online kan. Dia akan floatingkan je. Floating tu maksud dia tak ambil kira lah. Dia akan tolak je nanti next month dia tolak macam tu je. Tapi kalau you pergi kata saya nak bayar pokok, nanti dia akan tolak you punya pokok. Maksudnya hutang pokok lah kan. Hutang pokok and then nanti you akan dapat baki pinjaman bank akan berkurangan lah. Tapi kalau you buat loan LPPSA, loan LPPSA ni loan kerajaan untuk kakitan kerajaan, 4% dia fix lah. 4% dia fix. Kan? Okay, kalau loan rumah 6 ni tinggilah. Sekarang mungkin lebih kurang 3 pun lebih kot, interest tengah rendah kan. Okay. Satu lagi adalah jadual bayaran balik pinjaman kadar tetap. Okey, kadar tetap. Okey, so untuk kadar tetap dia nak pinjam 8,775. You tengok kadar pokok dia sama.
Kadar bayaran tahunan dia pun sama. Pinjaman dia pun sama, habis pun sama. Maksudnya dia tak berubah. Yang ini selalunya untuk kereta. Kalau untuk pinjaman kereta dia applykan yang ini, kadar tetap. Maksudnya walaupun baki you makin kurang tapi dia tak tadi. That's why kalau beli kereta dulu, saya ingat saya beli kereta saya buat dengan Maybank kan. Dia dah bagi dah jadual pembayaran balik tu daripada awal sampai akhir. Guna kertas yang panjang, ledger lah dia panggil. Tapi sekarang saya beli kereta yang baru ni, saya tak ada pula nampak. Bukanlah kereta saya baru, maksudnya kereta saya seterusnya tak ada pula ada yang tu kan. Dulu saya ingat lagi masa saya beli Myvi saya mula-mula, dia bagi ledger yang panjang. Dia tunjuklah berapa baki dia. Dan selama berapa tahun saya buat pinjaman kan. Dia tengok kan pokok dia 8775 mana? 775 darabkan 6%, you akan dapat ni lah. So yang ini 8775 bahagilah dengan 5 tahun. Okay, so contoh penyeraan. Ini untuk kereta jugalah ni. Untuk sewa beli. Insurans sewa beli. Sewa beli mestilah kenderaan. So dia pinjam 40,000. Pokok dia sama, faedah dia sama. Saya rasa faedah dia berapa persen 8 kali 5 kot. 7% saya rasa. Betul tak? 7 kali 4, 28. Saya buat anggaran je sebab soalan dia tak penuh. Betul lah. 7% interest kan? Tinggi lah. Kereta 7% interest. Okay, kereta interest dia berbeza ikut kereta daripada keluaran mana. Kalau kereta tempatan macam Pro 2, Proton, interest dia lebih tinggi lebih kurang 3 lebih lah. Kalau kereta tu memang Honda, contoh Vios apa Toyota lah kan. Interest dia lebih rendah, lebih kurang dalam sekarang 2.3 ke macam tu. Saya pun tak tahu kenapa, jangan tanya saya kenapa. Kadang-kadang ada kalau kereta yang lagi mahal, mungkin ada yang tak ada interest pun. Kan? Okay, so kita dah habis untuk bahagian kira-kira untuk inilah pinjaman. Kita nak pergi kepada performa penyata aliran tunai. Ini kita dah masuk cash flow. Okey, penyata aliran wang tunai menunjukkan jangkaan atau ramalan kedudukan kewangan sebuah perniagaan bagi tempoh perakaunan atau jangka masa yang ditetapkan. Okey, performa penyataan tunai disediakan bagi membantu usahawan merancang penggunaan tunai dan perniagaannya. So kita boleh tahu kedudukan kewangan tunai saja yang tunai melalui cash flow. Okey. Dalam setengah perniagaan wang tunai adalah tidak menentu. Hasil daripada itu perniagaan mungkin mempunyai wang tunai berlebihan ataupun berkurangan. Lebih sangat tak bagus sebab saya cakap ada inflasi kan. Kalau kurang pun tak bagus. Sebab kita nak bayar gaji, kita nak bayar sewa kedai, bil semasa dan sebagainya. Kan? Okey. So ini saya skip. Okey. Kena pasti kemasukan tunai. So macam mana nak tahu kemasukan tunai? Tengoklah jualan tunai. Macam mana nak tahu puan? Tanya orang marketing. Kan saya cakap forecast tadi, sell forecast kan. And then hasil kutipan jualan kredit, pinjaman berjangka. Ni kalau buat loan, kan. Sumbangan modal tunai. Okey, kita punya mula-mula equity modal kita. Okey, kena pasti bayaran tunai pula. Belanja bulan-bulan, belian aset tetap. Kalau beli wang suku untuk company, untuk runner nak naik motor, nak pergi hantar barang kan, contoh. So dia masuk dalam beli aset tetap. Okey, belanja lain contoh seperti deposit. Okey. Okey, ini adalah contoh aliran cash flow. Aliran wang tunai lah, cash flow. Senang sebut cash flow kan. Okey, puan tak berapa nampak puan, tak apa. You nanti saya akan bagi salinan ni. Sebenarnya saya dah bagi slide kan. So you boleh tengok, you boleh besarkan sikit, zoomkan sikit. Okay, nanti salinan ni pun saya bagi juga untuk yang Excel yang sebenarnya. Okay, so kita tengok yang pertama adalah modal pemilik. Okay, tengok mula-mula modal pemilik dia laburkan 45,070. Nanti saya tengoklah dekat bahagian source of finance kan ada own contribution kan. So itulah saya tengok modal pemilik you okay. And then pinjaman berjangka. Dia buat loan dulu.
And then kita tengok jumlah penerimaan tunai. Okay, pinjaman bank. Okay, so dia tunai RM200,570. So ini adalah jumlah penerimaan tunai di mula-mula. And then perbelanjaan lain untuk praoperasi sebelum ni, sebab ini bahagian praoperasi Okay, ni bahagian praoperasi kan. So ada deposit, ada dia buat lesen perniagaan 4,000, insurans cukai jalan tadilah kalau ada van tadi kan. Belanja lain, aset tetap, sewa beli, hire purchase. Okay. So bayaran yang dia perlu bayar praoperasi 127,900. Okay. And then dalam akaun kita ada plus ataupun defisit kan, lebihan ataupun defisit. And then kita akan buat macam mana penerimaan tunai tolak dengan bayaran. So dapatlah, sini. Ya Allah, lari pula. Okay, dapatlah 72,670. 200,570 tolak 127,900. So dapatlah baki akhir. Okay, baki awal tak ada lah. Okay, and then masuk dah bulan yang pertama. Okay, ini company Senjana Berhad, nanti you tukarlah nama company you. You Enterprise kan. Okay, so ini adalah ramalan jualan. Okay, jualan. Kadang-kadang mungkin bulan pertama 40,000, bulan kedua 30,000, terpulang. Okay, masukkan semua perbelanjaan tunai. Okay, perbelanjaan tunai. And then masukkan belanja operasi pemasaran tunai juga. Belanja operasi juga. Kan? And then kalau tadi ada buat loan, tapi loan tu puan kami nak buat pada bulan yang ke-6. Boleh. So tak perlu lagi awal. Nanti dah start 6 bulan ni baru you masukkan. Okay, bayar pokok dan faedah. Macam dia dah terus buat loan. Kalau sebelum tu you tak nak buat loan, bulan yang ke-6 baru dapat loan, boleh. Ikut masing-masing. Okay. And then dapatlah, okay ni tambah, ni tolak ni, jumlah penerimaan tunai, tolak bayaran tunai, dapatlah lebihan, defisit 4727. So dapatlah baki awal. Baki awal, lebihan sama defisit ataupun surplus tambah dengan baki akhir. Okay. Tadi tak dapat baki awal. Baki awal ni adalah bawa daripada bulan sebelum ni. Okay, dapat baki akhir. So ni tambah ni dapat ni. You buatlah sampai ke bulan 12. Okay, untuk tahun kedua dengan tahun ketiga you tak perlu buat. Okay, jangan tanya saya banyak kali Tahun kedua dengan tahun ketiga tak perlu buat. Okay, buat 1 tahun sahaja. 1 tahun sahaja. Jadi kat sini ada merah ni. Kenapa puan? Dia bayar cukai. Jadi tunai dia keluar banyak sikit pada bulan 12. Okay, you company enterprise, so tak perlu bayar cukai. Okay, tak perlu bayar cukai. Tapi puan, kami nak bayar zakat. Tukarlah cukai tu tukar pada zakat. Boleh. Berapa persen? 25% saya rasa. Tengoklah berapa dia punya kadar. Okay. Dah cukup 1 haul ke? Tu kena tengoklah. Jadi kalau kat sini maksudnya merah ni negatif lah, walaupun tak ada negatif tu rugilah kan. Dalam akaun tak ada negatif tapi dalam kurungan. Okey, ini adalah cash flow. Okey. Sebenarnya apa yang you dah dapat, you boleh buat sahaja masuk dalam maklumat-maklumat yang diperlukan. Okey, yang seterusnya adalah penyata pendapatan ataupun profit and loss income statement. Okay. Penyata kewangan meringkaskan ramalan pendapatan dan perbelanjaan tahunan sebuah perniagaan untuk tujuan menentukan untung bersih yang diperoleh pada akhir tahun. Okay, so kita nak tahu company kita untung ke, rugi ke macam mana ke kan. Jadi jualan, term yang kita perlukan adalah jualan, hasil ataupun pendapatan, revenue ataupun income daripada you punya business, and then you punya expenses, keseluruhan cost of production yang terlibat. Okay, untuk mengeluarkan produk perkhidmatan. Ingatlah, tadi kan ada cost untuk depreciation ataupun susut nilai pun kena masuk. Dalam cash flow tak ada susut nilai. Okay, so untung ataupun rugi. Perbezaan antara jualan dengan perbelanjaan. Sekiranya positif, so untung. Kalau negatif, rugi. Kan saya dah tunjuk tadi sebelum-sebelum ni. Ini kawan dia. Okay, belanja dah hasil, kawan dia kat sini. Iaitu melaporkan prestasi perniagaan. Kan?
Jualan belian, untung ke rugi, untung ke rugi. Macam itulah. Kalau melaporkan kedudukan keuangan, ini. Okay. Kita nak tengok dia punya liabilities macam mana, dia punya current ratio, nisbah dia macam mana, itu dia kedudukan. Kalau prestasi, untung ke rugi, macam tu. Kan? Yang balance sheet ni lebih banyak tengok pada kedudukan sama ada berbaloi ataupun tak orang nak invest dengan kita ke, macam tu, berbaloi tak. Okay, so kita perlukan aset, modalnya ataupun equity, and then juga liability. Okay, so ini contoh penyata pendapatan ataupun income statement. So jualan 720, kita tengok tadi jualan dia berapa tahu? 702 lah. Kan? Tengok ni 702. Ni. So dia masukkan 702. Tolak cost of goods sold. Okay, cost of goods sold. Goods ni ni lah produk. Okay. Stok barang awal, stok awal barang siap kalau ada lah, kalau tak ada lah. Kos pengeluaran, inilah cost of goods sold dia kan. Berapa untuk kos pengeluaran sahaja. Okay, tolak stok akhir barang siap. Yang ni you boleh buat anggaran. So dapatlah nilai berapa? Ini adalah gross profit. Gross profit ataupun untung kasar. Okay, dah dapat untung kasar. Baru you tolak dengan perbelanjaan. Kat sinilah. Kat sini ada susut nilai aset tetap. Kan? Okay. And then dah ada depreciation, dah susut nilai. Jumlah untung kasar tolak perbelanjaan, you akan dapat you akan dapat net profit before tax. Okay. Net profit before tax, sebelum cukai. Sebabkan company you adalah enterprise, so tak adalah cukai. Cukai, tadi kan kat cash flow pun dibayar cukai kan. Kalau tak ada, mungkin kat sini you kena zakat lah. You kata, kami bayar zakat pun. Okay, net profit before zakat. Okay. Net profit after tax. So dapatlah nilai ni, tolaklah. So untung untuk Segar Maju Senang Berhad pada tahun pertama adalah 39,578. Sama juga, you tak perlu buat tahun kedua dengan tahun yang ketiga. Buat setahun sahaja. You faham konsep pun saya dah syukur dah. Kalaulah sekiranya kan, yang paling penting kan, dia kata saya tengok nilai jualan yang you buat dekat cash flow sama dengan penyata pendapatan. Oh, itu dah faham dah, bagus dah tu. Okay, you akan letak depreciation dekat bahagian dekat bahagian income statement. Itu pun saya dah syukur, alhamdulillah. Maksudnya you dah tahu dah. You tahu, oh konsep pun dah cukup dah untuk saya. Okay, so kita nak pergi kepada seterusnya adalah balance sheet ataupun kunci kira-kira. Saya tak ulang balik yang ini sebab kita dah belajar dah tadi kan apa itu liability semua ni, so saya tak ulang. Okay, saya akan pergi kepada kunci kira-kira. Okay, anggaran kedudukan keuangan perniagaan pada akhir tahun perancangan. Kita nak tengok kedudukan dia. Tadi prestasi, untung ke rugi. Kedudukan keuangan ni dari segi lebih kepada banyak berkaitan dengan ratio lah. Okay, ataupun nisbah dipanggil. Okay. Okay, kita tengok contoh. Ni besar sikit. Okay, contoh kita ambil aset tetap, nilai buku. So nilai buku you tolak depreciation untuk setahun je lah. So tahun kedua dengan tahun ketiga sama, you tak perlu buat. Okay, tak perlu buat. Peralatan pejabat ambil balik, nilai ubah suai semua ni ambil balik. Okay, so dapatlah aset tetap dengan aset semasa dengan aset lain kalau ada, kalau tak ada, adalah. Okay, saya lupa nak maklumkan, dalam balance sheet kita ada dua format. You nak guna T boleh atau nak guna macam ni pun boleh. T ni dia macam ni. Saya selalu buat fixed asset. Okay, fixed asset dengan current asset total dia berapa, and then equity dan juga liabilities. Okay, berapa. Contoh kat sini 256, kat sini pun 256. Sama juga macam ni. Jumlah aset sama dengan jumlah equity liability. Okay. 256, 98 samalah dua-dua.
Okay. So masukkan stok bahan mentah, stok bahan siap kalau ada. Bahan mentah ni mungkinlah bahan siap ni tadi kan ada 8,000 buat anggaran saja. Tunai, ambillah nilai tunai di cash flow. Itu saya cakap, kalau you tahu nak ambil nilai kat mana pun saya dah syukur dah. Tunai ambil di cash flow tadi. Cash flow. Kena akhir kan. And then masukkan modal. Modal tadi mula-mula 45,070 sama kan. Untung bersih terkumpul. Ni ambil di profit and loss income statement. Income statement ni tak ada income statement. Okay. And then kalau ada baki pinjaman, so daripada you pinjam 155,500 tadi, berapa yang tinggal balance untuk ujung tahun. Sewa beli pun sama. Pinjam tadi berapa? 45,000 kot. Balance tinggal 32,000. Okay, kalau ada liability semasa adalah, kalau tak ada, tak ada. So dapatlah totalnya sama. Okay. Habis kunci kira-kira. Habis. Ada soalan? Okay, sementara tak ada soalan ni, mungkin tengah-tengah nak fikir, apa tahu nak tanya kat puan. Sekejap. Okay. Saya ada, saya akan bagi pada you all ni minggu depan kot. Minggu ni you all fokus daripada test dulu. Okay. Ini adalah Excel yang mungkin boleh bantu. Tapi kalau sekiranya puan kami tak nak guna yang ini, kami nak guna yang kami punya sendiri, boleh. Okay. Asalkan format tu adalah. Okay. Okay, contohnya kat sini, you masuk jelakan. Saya bagi contoh ni van. Ada nilai van tu 50,000. Sebenarnya sebelum ni bila you masuk nilai ni dia auto. Tapi sebab saya dah copy paste banyak kali, kan. Okay, working capital ni masuklah cash, mungkin kata cash 5,000, balance 45,000 nak hire purchase. Okay, boleh masukkan. Okay. Okay. So seterusnya budgeting. Kalau ada kumpulan lagi masih tak buat budgeting, you boleh guna yang ni. Admin ada, marketing ada, operation pun ada. So masukkan nilai. Contoh tadi saya dah masukkan mesin kat sini. Ni kelas saya semalam. Saya nak masukkan nilai mesin tu 40,000. 40,000. So nanti dia auto 40,000 lah. Office equipment contoh ada 10,000. Nanti dia buat 10,000. So dia kirakan kat bawah. Okay. Salary, okay ni contoh 7,000. Nanti dia termasukkan. Okay, cumanya untuk praoperasi ni macam saya cakap lah, kalau kat atas ni ada motosikal, mungkinlah ada road tax insurance berapa? 200 kot. Dah lama tak renew road tax motor. Okay, and then kalau, okay, untuk business registration and license ada sekali sahaja. Jangan pula 3-3, you daftar perniagaan you sekali saja. So masuklah 300 sahaja. Okay, pergi kepada bahagian ni. Sama jugalah. Banner dan banting. Nak letak apa? 5,000. Boleh. Tanya orang setiap bahagian lah. Van 40,000. Kalau ada gaji bahagian marketing saja ya. Marketing saja. Seorang mungkin 3,000. Okay. Marketing saja. So masuklah. Okay. Kalau puan kami tak ada bayar kat magazine tapi kami buat Facebook Ads. Boleh. Boleh. Iklan Facebook kan. Contohlah bayar sebulan 100. Boleh. Jangan pula tiba-tiba you letak dekat fee asset sini. Dia marah dekat you. Walaupun dia tak ada marah tapi total tu tak pergilah. Sebabnya monthly expenses untuk bulanan working capital sahaja. Okay. So seterusnya saya ada juga sediakan cash flow. Okay. Untuk cash flow ni sama juga. Mana dia? Okay. Nanti you tukarlah Smart Build ni student saya dulu. Okay, tak ada jualan tunai, tak ada penerimaan daripada penghutang, mungkin modal pemilik. Saya nak 30,000 mula-mula kan. So pinjaman mula-mula saya tak dapat pinjaman, kosong. Boleh? Okay. And then nanti dia tirakanlah 30,000. Tapi kos pelaksanaan projek mula-mula tu kena ada peralatan kerja, deposit semua ni mungkin kena ada 4,000. Kalau ada yuran guaman, kalau tak ada tukarlah. Apa dia you kena ada untuk kos pelaksanaan projek, tambahlah. Kan, ikut kesesuaian. Okay, so bulan yang pertama jualan dah masuk dah. Okay, jualan dah masuk, saya nak letak 40,000 contoh jualan. Okay, so dapatlah 40,000. Modal pinjaman saya nak buat bulan yang ke-6. Contoh, saya dapat pinjaman 60,000 daripada Magic. Contoh.
kan. And then bulan yang ketiga sale saya naik 50,000, boleh. Okay. Bil elektrik air contohlah 400, 4,000. So you akan buat ikut sampai, ni kenapa negatif sebabnya kenapa dalam kurungan dia tak ada sale. Tiba-tiba dia punya perbelanjaan tu naik. Okay, kalau jenis yang macam ni semua sama konsisten kan, tiba-tiba sebenarnya bulan 4 saya punya pakai so dah tinggi dah puan, tukar je contoh. So tak ada masalah. Okay, seterusnya kita ada profit and loss income statement pun sama juga. Tapi kat sini kena ada susut nilai harta tetap. Okay, masukkan pra jualan tak ada, 40,000 contoh, tambah lagi satu dia ni 50,000. Kan? And then stok awal, stok akhir, belian, ni dia tolong kirakan dah. Buat contohlah. Kan? Tambah lagi belian, dah beli lagi 8,000. Stok akhir 7,000. Contoh nanti dia tolong kirakan berapa margin you all. Dia banyak dah lari, jadi kena kejar sikit. Okay, so sama juga dengan cash, dengan balance sheet. Okay, contoh kat sini nak buat mesin berapa tu? 5,000. Mestilah kena sama. Kalau kat depan tadi mesin berapa? Budgeting mesin 40,000. So 40,000 dah tolak depreciation, assume 5 tahun, tinggal 45,000 lah. Okay, so 45,000 book value dia. So 45,000 lah. Okay, sampailah seterusnya. Ada soalan? So you rasa you all perlukan ke Excel ni? Sebab ada je kumpulan yang tak perlukan. Ada soalan ni? Saya tak perasan. Azul. Perlu ke Excel tu? Okay, so nanti saya akan bagi, tapi minggu depan lah saya bagi. Minggu ni saya nak you fokus pada test dulu. Okay, so saya sebenarnya nak proceed dah dengan latihan. Sorry. Sekejap stop presenting. Kita ada lagi sejam. Okay, penyelaras maklumkan kita tak akan masuk test chapter 9 untuk calculation tak ada. So saya tak adalah bagi, cuma latihan tu, sekejap saya share dulu. Saya screen. Okay, ini adalah latihan yang saya buat bersama rakan-rakan di section lain lah. Sebab saya sebelum ni dimaklumkan masuk, tapi tak masuk. Jadi you all boleh buat, tak ada masalah. Ini dia punya jawapan. Kalau you nak tengok pun boleh. Tapi untuk test calculation ni tak masuk. Nanti saya pun baru nak maklumkan kepada yang lain lah. Kalau nak ada di author dekat bahagian chapter 9 ni. Tapi yang ini tak ada jawapan lah. Yang ini tak ada jawapan sebab dalam kelas memang saya buat yang ini bersama-sama rakan lain. Okay. Sebabnya saya fokus hari tu untuk test. Okay, sebelum tu saya tak share screen. Ramai yang tak ada hari ni. Kalau ada program ke? Kita ada 36, kalau kongsi device pun seorang je. So 37. Kita ada 52 orang. Sorry. PhD. Okey, ada apa sebarang persoalan boleh tanya sekarang. Ini adalah attendance untuk hari ini. Ada apa sebarang persoalan tanya saya sekarang. Okey, minggu hadapan
Okay, saya akan buka klinik. Sebab kita dah habis dah syllabus chapter 9 hari ni. So saya nak buka klinik je lah, klinik untuk business plan. Mana ada yang tak faham tentang assignment, semua kita start minggu depan. So klinik tu nanti saya tengok macam mana kaedah yang sesuai. Sebab bila klinik maksudnya siapa yang ada masalah je lah yang akan tanya. Kalau dia tak ada masalah dia boleh proceed je. Apa yang sakit lah, sakit dengan dia punya business plan. Ada soalan? Okay, test 40 soalan, 1 jam setengah. Soalan objektif semua. Tak masuk chapter 9 calculation. Chapter 7 calculation masuk. Okay, lagi? Bila tak masuk chapter calculation tu saya akan bila tak masuk chapter 9 calculation tu nanti saya bagi tahulah chapter mana yang lain yang akan masuk. Tapi you all semua bersedia kan? Chapter 1 pun boleh puan. Itu orang dah biasa. Okay, so kalau tak ada sebarang persoalan, attendance you boleh isi, kita boleh dismiss. Test pagi puan, tak malam, 10 malam. 10 malam. 8 sampai 9.30, 10 hari bulan malam. 8 malam sampai 9.30 malam. Jumaat. 10 hari bulan, esoklah 10 kan, 12. Esok. 8 malam. Okay. So kalau tak ada apa, kita dismiss lah. Patutnya kalau kelas lain chapter 9 ni memang banyak. You all boleh ke dengan finance ni, chapter 9 ni boleh ke? Boleh faham? Puan, Okay Jen. nanti boleh bagi contoh kerja tu? Jalan kerja, latihan. Chapter 9. Boleh. Nanti saya bagi dalam grup. Saya bagi dalam WhatsApp je lah. Dalam grup WhatsApp. Okay, so kalau tak ada apa, kita tutup. Ada lagi soalan? Sebenarnya chapter 9 ni kalau you faham depan-depan, belakang-belakang dah okey dah. Okay, kalau tak ada, saya tutup ya kelas. Kita dismiss lah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Kalau nak study ke apa, boleh proceed. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Sama.